Wan Saiful dakwa ditawar 1.7 juta untuk sokong Anwar. Fuad sifatkan sikap pembangkang biadab dan lapuk. Pernah disindir Pondan, Rafizi dakwa tidak koyak seperti pembangkang. Ekonomi negara akan makin parah jika ringgit cecah RM5 berbanding dolar. Menteri minta hentikan salah faham perkataan liberal dalam rukun negara. Pelepasan dan pembebasan Muhyiddin Yassin dibatalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi petang 28 Februari 2024 bersamaan 18 Syaban 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Seorang ahli parlimen pembangkang yang mendakwa ditawarkan habuan untuk menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menimbulkan kekecohan di Dewan Rakyat hari ini. Ahli Parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful Wan Jan berkata peruntukan yang ditawarkan adalah sebanyak 1.7 juta ringgit untuk kawasannya. Ketika membahaskan titah yang di-Pertuan Agong, bekas Ketua Penerangan Bersatu itu mendakwa dia telah menghadiri beberapa siri pertemuan dengan individu berbeza yang cuba memujuknya untuk menyokong Datuk Seri Anwar. Dakwaan itu membawa kepada ahli parlimen kerajaan menyifatkan Wan Saiful sekadar menjajah kabar angin di Dewan Rakyat. RSN Raya terus menggesa Wan Saiful membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia jika benar perkara itu benar berlaku. Sementara itu, Wan Saiful juga dicabar jika berani mengulangi tuduhannya di luar parlimen. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul kemudian meminta Wan Saiful untuk menghentikan dakwaan berkenaan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkashim menyifatkan pembangkang masih dengan budaya lapuk mereka seperti terjerit-jerit ketika sidang Dewan Rakyat berlangsung. Semalam, Ahli Parlimen Blok Pembangkang bertindak keluar Dewan selepas tidak berpuas hati kerana mendakwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mematuhi peraturan mesyuarat. Susulan kejadian itu, Fuad berkata dalam satu hantaran di Facebooknya, tindakan pembangkang adalah sesuatu yang biadab ketika Perdana Menteri baru memulakan ucapan. Protes oleh ahli parlimen pembangkang itu dibuat susulan yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul membenarkan Datuk Seri Anwar yang juga ahli parlimen Tambun untuk menyampaikan penerangan menteri berkaitan ucapan tahniah dan ikrar taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan ucapan terima kasih kepada Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Menurut Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin, tindakan Datuk Seri Anwar memberikan penerangan tersebut di tengah-tengah sesi perbahasan titah diraja adalah menyalahgunakan sokongan majoriti yang dimiliki oleh kerajaan. Mengulas lanjut, Fuad yang juga bekas ahli parlimen Batu Pahat berkata kerajaan membawa usul menggunakan peraturan 14-2. Dalam perkembangan sama, tindakan ahli parlimen PN keluar sidang Dewan Rakyat semalam turut dibidas oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Kata Rafizi, beliau berusaha menjaga tata susila malah tidak menggunakan peraturan mesyuarat di parlimen apabila ahli parlimen Ketereh Anwar Musa pada ketika itu memanggilnya ahli parlimen Pondan dan bukannya Pandan. Rafizi yang memetik pengerusi PN Muhyiddin Yassin berkata semalam, hanya kerana mereka mempunyai majoriti, mereka melakukan apa yang mereka mahu tanpa mengikut prosedur yang telah ditetapkan sejak sekian lama. Rafizi turut dakwa Muhyiddin menjadi Perdana Menteri tanpa kepastian majoriti sokongan di parlimen dan pengerusi PN itu telah mengisytiharkan darurat serta menggantung parlimen. Selain itu, Rafizi juga turut menekankan masa yang diperuntukkan untuk ahli parlimen berucap adalah singkat, sekitar 5 ke 7 minit sahaja. Justru beliau menasihati ahli parlimen yang lain untuk memanfaatkan peluang itu mempamerkan kemampuan
mentadbir dengan cetusan idea yang lebih baik dari kerajaan. Seorang ahli Parlimen Parti Keadilan Rakyat, Wong Chen, memberi amaran bahawa ekonomi negara akan menjadi parah jika ringgit mencecah paras melebihi RM5 berbanding dolar Amerika Syarikat. Kata beliau, walaupun kejatuhan nilai ringgit adalah bukan kesalahan kerajaan hari ini, namun kerajaan perlu bersiap siaga mengambil langkah-langkah sewajarnya. Terdahulu, Wong mendakwa bahawa kejatuhan ringgit adalah bukan kesalahan kerajaan hari ini. Jelasnya, sejak tahun 80-an, nilai ringgit merosot berbanding dolar Amerika Syarikat dan dolar Singapura walaupun kerajaan mencatatkan lebihan dagangan. Beliau berkata masalah ini adalah masalah kroni kapitalisme yang berdekat-dekat situasi kritikal sekarang. Beliau juga mencadangkan dua penyelesaian jangka pendek untuk mengatasi isu kemerosotan ringgit, iaitu pertama, mengarahkan semua GLC dan GLIC untuk bersiap sedia membawa balik aset negara daripada luar negara. Kedua, kerajaan perlu galakkan pelabur pemastautin bernilai tinggi berhijrah ke Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Aaron Ago Dagang menjelaskan maksud perkataan liberal dalam rukun negara merujuk kepada keterbukaan menerima perbezaan dalam masyarakat majmuk. Justru beliau minta semua pihak harus mengelak daripada menyalah tafsir penggunaan perkataan liberal dalam deklarasi itu. Kenyataan menteri itu merujuk kepada ikrar penuh rukun negara dibacakan di Dewan Rakyat semalam, membawa kepada wacana mengenai perkataan liberal dalam deklarasi tersebut. Sesetengah pihak di media sosial mendakwa rukun negara telah diubah suai selepas kerajaan gabungan pimpinan PH ditubuhkan untuk memasukkan perkataan liberal ke dalam ikrar itu. Bagaimanapun, fakta menunjukkan rukun negara kekal tidak berubah daripada bentuk asalnya yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970. Mahkamah Rayuan membatalkan pelepasan dan pembebasan Muhyiddin Yassin apabila mengembalikan 4 pertuduhan salah guna kuasa terhadapnya yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 15 Ogos tahun lepas yang membenarkan bekas Perdana Menteri itu untuk mencabar pertuduhan berkenaan atas alasan ia tidak jelas dan cacat dibatalkan panel 3 hakim yang dipengerusikan Hadariah Said Ali hari ini. Panel hakim yang turut dianggotai Hakim Azmi Arifin dan SM Komati membenarkan rayuan pihak pendakwaan untuk mengembalikan semula pertuduhan salah guna kuasa. Bercakap bagi pihak panel rayuan, Hadariah memutuskan bahawa pertuduhan adalah jelas dan tidak kabur. Pada 15 Ogos tahun lepas, Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Jamil Hussein memutuskan bahawa pertuduhan salah guna kuasa adalah cacat dan tidak selaras dengan kanun tata cara jenayah. Beliau berkata pertuduhan itu tidak mendedahkan butir-butir yang mencukupi mengenai dakwaan kesalahan di bawah Akta SPRM 2009. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mirakilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.